Mudah-mudahan pakaian itulah yang akan menjadi saksi di hadapan Allah kelak. Tuan balik tadi sampai dengan keadaan melalui ujian dan sebagainya letih, sepatutnya malam ini berehat di rumah, tapi boleh mengambil sedikit masa, pertukar daripada masa kita 24 jam yang Allah pinjamkan atas jalan untuk kita tariqan ila jannah,
Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah atas kesempatan masa yang ada malam ini, saya suka untuk kongsikan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan satu doa yang Nabi baca di dalam solat Nabi. Kalau tuan-tuan perasan doa ni tadi imam kita baca, waktu doa tadi imam kita baca. Nah, insyaallah di penghujung kuliah saya akan jazahkan hadis ini. Mudah-mudahan sama-sama dapat kita beramal dengan hadis ini dalam untuk kita baca doa dalam solat. Hadis ini daripada Aisyah radhiyallahu anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, zaujin Nabi, yakni isteri kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Aisyah bersabda, dia merupakan salah seorang yang disebut sebagai di antara yang terbanyak juga dalam bab riwayat hadis. Disebut yang pertamanya Abu Hurairah, ini makruf. Tentang buka dalam kitab Sahih Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Syafi'i Muhammadiyah, Matan Arba'in, yang antara kita hadis yang masyhur. Kalau kita tengok nama yang banyak, di antaranya Abu Hurairah, yang kedua Anas bin Malik, yang ketiga Abdullah bin Mas'ud, yang keempat Abdullah bin Umar, yang antaranya juga Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dalam Syafi'i banyak Sayyidatina Aisyah, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, dan mereka semua pemuda-pemuda. Nah, umur mereka sebab mereka kali itu muda-muda lagi. Jadi Sayyidatina Aisyah juga menjadi tempat rujukan sama ada sewaktu Nabi hidup sehingga Nabi wafat. Jadi rujukan kepada golongan-golongan perempuan di zaman tersebut. Maksudnya alimah, jadi orang yang berilmu. Maka hadis ini daripada Aisyah radhiyallahu anha, isteri kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kana yad'u fi shalah, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kana yad'u fi shalah, aku mendengar yad'u ni kembali yad'u kepada siapa? Kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Aisyah kata, kana yad'u fi shalah, aku mendengar. Kerana ni benda yang dah berlaku, maka Nabi dah buat dah benda tu. Yad'u, Nabi menyebut, Nabi berdoa dalam solat, Nabi bermohon di dalam solat. Maksud kata perbuatan ini berlaku di dalam solat. Maka timbul satu muskilah, boleh tak baca selepas solat? Tidak menjadi masalah. Doa tidak menjadi halangan baca kat mana pun. Melainkan kata-kata tak boleh dalam tanda. Duduk dalam tanda, dia tengok. Dia kata ada baca, dia baca doa, dia angkat tangan saya kuat je. Tempat lain boleh baca. Kata nak baca bila? Duduk dalam kereta, dalam keadaan jam, setiap hari duduk kampung jam ni, pelekat ataupun buat satu nota, buku-buku, doa. Dalam terganggu saja macam tu, baca lah doa. Atau sebelum tidur, ataupun sebelum kita nak keluar rumah, maka baca doa, kita tak masalah. Tapi doa ini Nabi khusus baca dalam solat. Cuma kalau terlupa dalam solat, bahawa masyurah baca di luar solat, tak ada masalah. Dengan petikan itu. Cuma perbuatan ini afdalnya di dalam solat, Nabi buat dalam solat. Dan kerana ia doa di solat, Nabi baca di dalam solat. Nabi baca apa? Nabi baca satu doa yang malulah kita kalau kita tak mampu beramal di akhir zaman, sedangkan Nabi buat. Nabi buat doa ni, Nabi baca doa ni, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa yang Nabi minta? Tadi imam kita teringat dia baca alhamdulillah. Mudah-mudahan teruskan biar imam pun jangan leleno, dia baca apa dengar hafal sikit atau rakak balik, dengar balik, teliti balik, tulis pula. Yang pertama Nabi doa apa? Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabr. Allahumma inni untuk singular. Dan untuk mufrad, untuk seorang-seorang. Kalau beriman, Allahumma inna na'udzu bika min 'adzabil qabr. Dua dia inna na'u. Kalau sendiri Allahumma inni, ya Allah ya Tuhan. Allahumma inna, ya Allah ya Tuhan kami. Nah, tak tahu kalau kita baca dengan isteri sebelum ni kita tak tahu, tak ada masalah. Kita tak tahu, ni tak dihukum dengan dosa. Dan kalau salah pun tak dosa orang. Nah, Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabr. Ya Allah ya Tuhanku. Nabi minta apa? Ya Allah ya Tuhanku, a'udzu bika, aku mohon perlindungan min
adabil qabr, daripada adab kubur. Tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah, muslimin muslimat, Nabi mengajarkan kepada kita, tanpa minta apa? Minta perlindungan daripada adab kubur. Kalau nak diikutkan pada logik akal kita ni tuan-tuan, kenapa perlu bagi kita Nabi SAW minta perlindungan azab kubur, sedangkan kita tahu bahawa baginda Nabi SAW tidak melakukan dosa? Sudah pasti yang kata baginda Nabi SAW ini makhluk yang cukup mulia, yang Allah jadikan al-Quran syurga bagi dia, manusia pertama yang akan masuk ke dalam syurga, merupakan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia yang Allah jemput bertemu dengan Allah dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Tapi kenapa Nabi minta kepada Allah perlindungan daripada adab kubur ni? Kenapa ni tuan-tuan? Maka inilah sebaik-baik pemimpin yang ada di atas muka bumi, bermula daripada manusia yang pertama sampailah manusia yang terakhir sebelum datangnya kiamat. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik pemimpin yang dia menjadi teladan kepada ummah. Nabi buat itu bukan untuk diri Nabi, tapi Nabi nak mengajar kita ni yang banyak melakukan perbuatan dosa, yang setiap hari bergelumang dengan perkara maksiat. Sebab itu saya kata daripada awal tadi, kalaulah kita sombong tak mau berdoa kepada Allah, malu kita dengan Nabi. Nabi baca dalam solat Nabi, takkan Nabi tidak melakukan dosa? Allah Nabi kata kita dapat salah orang, saya saja meminta maaf. Ini hebat kalau orang macam tu. Disalah orang, minta maaf kalau ada lebih kurang, tak ada. Allah hebat orang. Nabi tak buat salah, tak buat dosa. Masya Allah, tabarakallah. Nabi sentiasa mohon keampunan kepada Allah. Tapi kita hari-hari yang berbuat dosa, kita berlaku sombong seolah-olah kita tak buat dosa. Masya Allah. Minta perlindungan hukum tuan. Teladan qudwatul hasanah yang Nabi tunjukkan di sebaik-baik teladan. Betul nak bincang dalam bab apa? Dalam bab kebajikan. Masya Allah, Nabi ini walaupun ada dalam satu kisah, ada sahabat yang menghadiahkan Nabi satu jubah yang cukup cantik. Maka ada seorang sahabat yang lain tanya Nabi, ya Rasulullah, jubah kamu ini cukup cantik. Maka Nabi takut kawan yang puji tadi ni dia teringin ada jubah tu, dan takut kalau tak bagi kat dia kawan kecil hati. Maka Nabi buka jubah Nabi dan bagi kepada dia, dan Nabi kembali memakai jubah yang dah busuk. Hebat tak hebat Nabi? Tuan-tuan, orang puji ya, bagi dah. Tuan-tuan suruh pujilah saya takkan bagi punya. Kita bandingkan akhlak kita dengan Nabi ni, ya Allah, Rabbi jauhnya tuan-tuan. Bagaimana dalam peristiwa kalau nak kita bincang dalam bab apa, dalam bab setengah jariah, Masya Allah, tabarakallah, Nabi lah yang terhebat. Dan Nabi meninggal, wafatnya Nabi ni tak ada harta yang Nabi tinggal. Semua Nabi infakkan, semua Nabi setengah, Masya Allah. Tuan-tuan nak bincang dalam bab berlapar, Nabi lah yang paling lapar. Dalam peristiwa yang kita dengar Perang Khandaq yang berlaku dalam bulan Syawal, sewaktu mana umat Islam baru bermula pentadbiran Islam, baru mula pentadbiran kerajaan sendiri, maka waktu itulah puak-puak musyrikin berpangkat dengan beberapa puak yang lain, di antaranya Bani Khatfan. Bani orang yang Bani Khatfan ini, kalau kita baca dalam sirah, mereka ini puak-puak yang suka berperang dan mengambil upah untuk perang. Bergabung pula dengan puak Yahudi yang dipimpin oleh Abu Sufyan waktu itu. Masya Allah, tabarakallah tuan-tuan, umat Islam baru saja memperoleh tampuk pemerintahan, tiba-tiba dikhabarkan akan datang puak-puak musyrikin dengan siap persenjataan yang bergabung pula dengan orang lain. Masya Allah. Maka sewaktu itulah Nabi menunjukkan satu contoh yang cukup baik bila mana Salman Al-Farisi mencadangkan agar dibuat khandaq dikeliling. Khandaq ni apa panggil? Longkang. Dan bila buat macam itu, sahabat yang ni tak berapa nak setuju, sebab Salman Al-Farisi ini bukan daripada kalangan bangsa Arab, dia daripada Farsi. Nah, yang ni
Bila sahabat tak mahu nak setuju, maka macam mana Nabi nak pujuk sahabat? Maka Nabi lah orang yang terawal yang umur buat macam Nabi pergi buat dulu. Bila sahabat tengok sahabat dia lain, dia pun buat sama. Masya Allah. Ada orang pemimpin hari ni boleh buat itu, tuan-tuan. Ayahlah, tuan-tuan. Kita pagi dia main buat projek apa-apa, dia cadang semua, dia main apa, dia kena duduk atas beg guru tu, dia tekan main turun, saya rasmikan sekian-sekian, balik rumah 20% tuan-tuan. Hari ni pemimpin hari ni Masya Allah berbeza dengan akhlak Nabi SAW. Jadi tak mengharapkan semua pemimpin itu ulama, tapi sekurang-kurangnya biarlah kalau kamu bukan ulama, kamu segera umara sekalipun ada ulama di sekeliling kamu. Hari ini tuan-tuan bukan takat benda biasa, macam-macam kejahatan yang berlaku. Sebab itulah wajib bagi kita hari ini kena minta perlindungan daripada adab. Sebab apa Nabi tunjukkan contoh yang teladan yang terbaik kepada kita. Malu tuan-tuan kita kalau tak ikhwan. Maka Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku mohon perlindungan daripada azab kubur. Muslimin muslimat rahmati Allah, bila sebut tentang azab kubur ini, dia bermula di mana? Di alam barzakh. Syarat nak merasai alam kubur ini satu sahaja syarat dia, tak perlukan pada persyaratan yang lain, yakni kena mati sahaja. Tuan-tuan nak rasa, semua akan rasa. Jangan risau. Saya yang bercakap di depan ni pun akan rasa, tuan-tuan yang duduk di depan pun akan rasa, orang yang duduk di luar pun akan rasa. Orang baik akan merasa alam barzakh, orang yang jahat akan merasa alam barzakh, pemimpin akan merasa alam barzakh, rakyat akan merasa alam barzakh. Tidak ada seorang pun yang akan terkecuali. Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, menantu pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Utsman ini seorang sahabat yang hatinya cukup lembut. Lembut tak lembut Sayyidina Utsman hati ni tuan-tuan, dia bila terdengar perbualan berkaitan kematian, dia akan menangis. Sayyidina Utsman ni bila dia dengar orang cerita bab mati saja, menangis dia. Sebab apa? Bila sahabat tanya, wahai Sayyidina Utsman, kenapa bila kamu mendengar tentang kematian kamu akan menangis? Maka jawab Sayyidina Utsman ibn Affan, aku ni menangis sebab kematian itu adalah tempat transit bagi kita. Alam barzakh itu bermula dengan kematian dan kita akan memasuki alam barzakh. Alam barzakh itu merupakan tempat transit bagi manusia. Baik yang kamu terima, baik yang kita terima dalam tempat transit ini, maka baiklah kita akan terima di mahsyar kelak. Tapi kalau buruk yang kita terima, azab yang kita tanggung, maka tanggungan sama juga di padang mahsyar. Itulah gambaran. Sebab tu dia dengar bab kematian, dia dengar bab alam barzakh, menangis. Masya Allah. Kita bersama itu tuan, bila cerita bab mati tak seronok jadi. Sebab tu bila tuan-tuan pergi di majlis-majlis kematian, mana ada orang pergi seronok-seronok dan tak pernah lagi puasan. Tuan-tuan pergi majlis kematian, anak-anak buat karaoke lah. Tak ada tuan-tuan. Pergi majlis walimatul urus banyak, majlis kahwin banyak, tapi pergi majlis kematian tak ada orang yang seronok, sembang, buat gelak-gelak pun tak ada tuan-tuan. Sebab apa? Kematian itu sendiri sudah memberikan tazkirah kepada manusia. Sebab tu Nabi kata, orang yang ingat pada mati, dia orang yang bijak. Dia orang yang cerdik. Sebab apa? Dia ingat mati dia. Kalau kita syarat nak tabung pada mak, nak melalui pada alam barzakh ini, wajib kena mati. Dan kita tetap akan mati. Jangan risau. Pakailah ilmu puas sekalipun. Hak yang lu ajak ilmu kebal, kata tak mati lah semua. Hak yang lu buat juga mati. Doktor Bakar yang dia ini diiktiraf seluruh dunia, perubatan dia cukup canggih, dia juga menemui pada kematian. Jutawan yang ada harta yang begitu banyak juga mati. Orang miskin mati, orang kaya mati, tak ada seorang pun yang terkecuali. Jadi jangan menyangka bahawa kita akan ada hak eksklusif. Oh tak mati, tak tuan, mati belakang. Dah suruh kira lah sebentar. Nah, maka azab kubur semua akan tanggung. Dahsyat tak dahsyat, Allahu a'lam. Cuma Nabi sebut dalam hadis terlalu banyak sangat. Tuan-tuan boleh bayang manusia yang mati sebelum-sebelum ini. Andai kata manusia yang mati di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu Nabi ada, maka mereka telah menanggung di alam barzakh itu selama 1400 tahun lebih.
Sedangkan umur mereka di antara 60 hingga 70. Nabi sebut dalam hadis baina sini wa sab'in. Umur aku ni di antara 60 hingga 70. Kalau panjang sikit mungkin lah macam Anas bin Malik. Allah punya umur dia yang tak panjang, mungkin sampai 100 tahun. Tapi 100 tahun tu dia tanggung alam barzakh 1400 tahun. Kalau dia beriman, Masya Allah, tabarakallah, orang yang mati beriman di zaman Nabi 1400 tahun duduk di alam barzakh, dia tidak akan merasa satu tempoh yang panjang. Adapun bagi orang-orang yang melakukan kemungkaran kepada Allah, walaupun umurnya cuma 20 tahun, mati tidak ada iman, tuan-tuan. Cuba bayangkan dah berapa lama berada di alam barzakh. Tok nenek kita dulu ni yang mati di zaman Jepun Medan dulu ni. Nah, kawan-kawan kita yang mati tahun 1990-an dah 40 tahun mereka menanggung pada alam barzakh. Kaum Nabi Isa AS sebelum datangnya putusan Nabi SAW lebih kurang jaraknya 2 kali 5,000 tahun. Mereka telah menanggung kena 2 kali 5,000 tahun di alam barzakh. Kalau kembali pula zaman Nabi Musa AS 5,000 tahun sebelum datangnya Nabi SAW, mereka telah menanggung sampai ke hari ini lebih kurang 6,000 tahun lebih. Kembali ke zaman Nabi Ibrahim AS 7,000 tahun sebelum datangnya Nabi, ditambah 1400 hijrah, bersamaan dengan 8,000 tahun lebih berada di alam barzakh. Kembali kepada kaum Nabi Nuh AS yang lebih lama, yang lebih awal, Masya Allah, dah belasan ribu tahun berada di alam barzakh. Kalau kita ambil yang Nabi SAW, yang Allah sebut dalam Al-Quran, umur yang paling panjang sekalipun adalah kaum Nabi Nuh AS. Allah sebut dalam surah Al-Ankabut ayat 14. Umur mereka 50 tahun kurang daripada 1000. Andai kata Allah izinkan kita umur 1000, maka nescaya tidak berbalik, tuan-tuan. Sebab apa? Tanggungan di alam barzakh itu lebih panjang. Itu baru alam barzakh. Tak masuk lagi nak alam-alam lain. Ada lagi peringkat-peringkat tu. Mahsyar, titian sirat pula, berapa panjang fasa yang kita akan tunggu tu. Wallahu a'lam bissawab. Di mizan nanti nak kira timbangan kita berapa lama pula bermula daripada manusia yang pertama sampailah kita di berapa puluh bilion dah ni. Tempoh Wallahu a'lam cuma sememangnya panjang. Sebab sekarang masalah barzakh pun tak selesai lagi. Kita pun tak mati lagi. Dan kita pun belum melalui, tapi kita akan lalu. Sebab tu kata bincang pak kematian, bincang pak kubur, benda yang tak seronok kita dengar. Dalil kata tak seronok, malah kita bawa isteri keluar pergi makan, dalam kita rambuh bagi elok makanan dengan candlelight dinner apa semua ni. Cuba bincang pak mati tu. Tanya isteri kita yang kapan yang beli tadi. Ada tanya dia yang ukuran saiz yang lahat yang tahu lagi apa. Tak lalu dah nak makan kan. Duk buat bising bang mati duk atas lamai tak sekali sudah dah. Abang tak mati bila tanya. Suami tengok buka telefon. Wajak pun tanya buka mati dia kata. Sebab apa bincang bak mati tak seronok. Mana-mana orang bersama tak seronok kan. Nah, apatah lagi nak melalui bab kematian lagi-lagi dah bukan benda yang seronok. Kita tengok orang nak menanggung sakaratul maut, seronok ke tak? Seronok tuan-tuan tengok, Masya Allah sakitnya. Kita yang tengok pun rasa sakit, dia yang tanggung lebih-lebih lagi lah merasa kepedihan pada sakaratul maut. Maka ingat yang pertama Nabi mengajarkan kita, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Yang kedua Nabi minta apa? Wa a'udzubika min fitnatil Masihid Dajjal. Aku mohon perlindungan daripada fitnah Masih Ad-Dajjal. Hadirin muslimin muslimat rahmati Allah, ingat Nabi sebut dalam hadis fitnah yang paling besar yang akan timpa pada manusia ini adalah fitnah Masih Ad-Dajjal yang besar. Paling besar sekali itulah fitnah dia. Dan kalau kita baca dalam hadis yang menceritakan tentang bagaimana ciri-ciri Dajjal ini terlalu banyak. Di antaranya daripada balik dan Tabib Ad-Dari yang menceritakan bagaimana rupa Dajjal, bagaimana tubuh badan Dajjal, matanya satu buta dan ditulis kafara di atas yang boleh dibaca oleh semua orang. Nah, bagaimana pada Dajjal itu dia ini ada satu sifat yang mana Allah bagi kepada dia satu kelebihan yang boleh
Allah bagi kepada dia tangan ini, kiri dan kanan ini ada syurga dan neraka. Barang siapa manusia yang memilih syurga di tangan Dajjal, maka neraka lah tempat dia di akhirat. Barang siapa yang memilih neraka di tangan Dajjal di dunia ini, maka syurga lah tempat dia di akhirat. Maka ulama kata macam mana kita nak kenal pasti mana syurga atau neraka? Yang akan kenal pasti sewaktu itu bukanlah kita, tetapi iman kita. Kita tak boleh buat pilihan macam lah, kita boleh buat pilihan pergi pasar nak beli benda apa, okey nak beli ni. Ya. Tapi bila mana mati, bila mana datangnya Dajjal, fitnah yang cukup besar, tidak ada kemampuan kita melainkan hanya iman. Tuan-tuan, hari ini Dajjal pun datang lagi, tuan-tuan, secara zahir tak nampak lagi. Tetapi fitnah Dajjal itu penuh sedang berlaku. Dan kita tengok fitnah yang melebar luas hari ini, yang tersebar cukup mudah fitnah. Hari ini dengan Facebook tuan-tuan tengok, Allah, dia ada jenis hari ini jenis kaki yang suka share maklumat betul tak betul, dia tak arahkan. Yang penting bagi dia yang berawal boleh menyebarkan maklumat kiamat. Dia bukan kira orang tengok kau, orang baca kau, orang like kau, orang komen ke tak. Bagi dia yang boleh menyampaikan terdahulu maklumat, dia yang nombor satu. Kadang-kadang banyak maklumat palsu, maklumat yang tidak betul. Banyak tuan-tuan hari ini. Oh, post kata Cik Lee masuk Islam, Mr. Bean masuk Islam, bohong belaka tuan-tuan. Pandai-pandai adik mana tahu. Bila dah jadi balik, benda tu palsu saja. Nah, post pula yang buat macam-macam post, kadang-kadang yang betul tak tahu. Sebab tu kena tabai berbagai elok, kena kenal pasti maklumat yang kita terima ni sahih ke tak. Kalau tak sahih, tak selalu share lah. Baik kita ambil langkah selamat, selalu share. Dekat kita baca sudah. Ni semua betul nak share. Kadang-kadang lagi bingung untuk sampai mesej di WhatsApp, untuk main mesej dia kata kena sebarkan benda ni kepada 8 orang. Tak sebar, akan kena 10 minit lagi kena balak. Siapa aja? Kalau tahu dia tu jangan hantar 8 orang, hantar 8,000 balak tak kena sampai mati. Ni yang kata akhir zaman ini dia boleh merepek, dia boleh merampukan ni. Fitnah Dajjal yang halus-halus main dalam bentuk fitnah, dia akan main dalam bentuk-bentuk macam tu. Dia akan main dalam bentuk hiburan, dia akan main dalam bentuk maksiat yang berlosok. Itu di antara permulaan pada fitnah Dajjal. Sebab bila Dajjal main, dia akan merangkumkan semua kerosakan atas muka bumi sebelum Allah turunkan untuk bunuh Dajjal Nabi Isa AS, Imam Mahdi. Tapi sebelum itu akan kucak-kacir manusia, hingga akan orang yang beriman yang menolak daripada mengikut Dajjal. Nabi sebut dah dalam hadis, Nabi kata apa? Mereka ini tidak akan ada makanan, tempat mereka akan jadi kering kontang, tidak ada satu makanan pun bagi mereka. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana waktu itu orang yang nak hidup bagi orang yang beriman? Maka kata Nabi SAW, zikrullah. Orang beriman nak hidup waktu itu dengan cara zikrullah, zikir kita tuan. Sebab tu kata Syekh Hawa dalam kitab Khida'ul Ubudiyah, seorang ulama Syria yang dia dipenjarakan sewaktu mana Bashar al-Assad dia penjarakan Syekh Hawa ini. Syekh Hawa ni seorang ulama yang cukup hebat. Di antaranya satu risalah ni, satu penulisan yang sewaktu dia duduk dalam penjara, dia tulis Khida'ul Ubudiyah, yakni makanan bagi ubudiyah, perhambaan. Dia kata hal pertama sekali kena ada pada diri manusia ni zikir kita. Zikir kita ni sembahyang, baca Quran, zikrullah juga ni sebutan kita ni. Allahu Akbar tadi tuan-tuan, subhanallah, tuan-tuan bertahmid alhamdulillah, tuan-tuan bertakbir Allahu Akbar, tuan-tuan bertahlil la ilaha illallah. Itulah zikir-zikir yang akan jadi makanan sewaktu datangnya fitnah Dajjal. Tapi mana mungkin tuan-tuan boleh buat peluang benda ni kalau Allah tidak pernah melazimi dia. Kalau tak pernah melazim, tuan-tuan payah nak keluar. Duk terkejut tergempak, jumpa hantu tuan-tuan. Ayat kursi tak jumpa kepala ekor. Allah la ilaha illa Allah la. Oh, dia pening tuan-tuan, tak jumpa hantu balik. Kata harap nak kacau ni sampai esok boleh baca. Sebab tu tuan-tuan rahmati Allah, lazimkan hari ni janganlah malas sangat. Di balik habis dia bagi salah, kawan cikgu nak balik ya, dia kata bid'ah ni la ilaha illallah. Bacalah. Nah, kalau hang tak setuju dengan orang pun hidup di bawah
seorang diri kan. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, baca. Itulah perkara kita tu. Nama orang kalau dia balik dia buat tak buat ya. Itulah cara jemaah ni dia rasa kuat sikit. Kalau semangat sikit semua buat, masya-Allah, tabarakallah. Ingat, mari kita tadi kita nak belajar. Fitnah yang cukup besar. Yang mana hari ini kita tengok sebelum datang dan Dajjal pun banyak dan manusia yang mula cenderung ke arah benda tersebut. Bagaimana ada seribu kita tengok, masya-Allah, payah tuan pagi ramai payah. Tapi cuba program maksiat, Allah Rabbi tuan. Tak ada berita tersebar, tak ramai yang akan hadir. Dan televisyen kita tengok tuan, Allah Rabbi. Berapa ramai manusia yang tinggalkan solat sebab televisyen, ramai. Tak sebab televisyen salah, sebab pada kita yang terlalu asyik dengan hiburan. Nabi sebut dalam hadis yang disebut umat tidak ummati, umat aku akan ditimpa umat penyakit umat terdahulu. Yang pertama al-asyar wal batar, penyakit yang terlalu banyak keseronokan. Maka hari ini tidak kita nampak manusia terlalu asyik dengan keseronokan. Ni filem pukul 7 sampai pukul 8 kita drama Melayu. Hati perempuan kalau ni. Malu betul tak? Malu gelap. Maksudnya apa? Ramai negara orang kita yang tengok. Tahun lepas dia buat keluar statistik. Televisyen buat keluar statistik, waktu yang paling ramai sekali orang menonton televisyen di antara pukul 7 sampai pukul 9. Itulah waktu utama. Prime time dia waktu tu. Cukup ramai yang ni. Dan tak terkecuali anak-anak kita, isteri kita, anak-anak kita. Salah tak tengok? Tak salah. Islam mengharuskan kita ambil hiburan ni, harus hukum dia. Tapi kalau ada benda-benda unsur maksiat, tak boleh tu hukum haram. Jika akan melalaikan kita sehingga akan sampai tak sembahyang, boleh tu hukum haram. Timbul persoalan kat sini, bila nak tengok cerita tu mudah ke susah nak sembahyang? Jawapan yang susah. Suruh tengok cerita Pak Ustaz azan pula. Dia takkan seluruh dia tak tutup. Marah anak ni hang seluruh sikit ambil buta kayu. Dia marah anak dia buta kayu, dia tengok. Azan habis, dia suruh anak dia telah balik sampai muak tak dengar datang apa kan. Bukan nak sembahyang lagi, tak sembahyang. Sembahyang tak sembahyang itu ikhlas. Dia lari pendek sembahyang, dia main pula ikhlas pula, dia pergi lari pula pasang telekung. Dia main pula, tak sembahyang lagi. Bila nak sembahyang tu, takut-takut sembahyang di akhir waktu. Sekarang ni tak apalah, isyak masuk 8.30. Nanti akan sampai bulan Ramadan nanti, waktu semakin awal. Dan yang paling cepat biasa atau lepas 8-10 minit isyak masuk. 8-10 minit. Bayangkan orang yang tengok filem sampai habis. Tahu dia nak ambil semayang, sementara dia nak pakai telekung, sementara dia nak sejadah dan sebagainya. Silap-silap solatnya di luar waktu ataupun di hujung-hujung waktu. Nabi sebut dalam hadis tentang Nabi kata seorang yang menghimpunkan dua waktu solat dalam satu masa dengan sengaja, sebelah kaki seolah-olah masuk dalam api neraka Allah. Na'udzubillah. Saja himpun. Bukan ada pasal saja. Walaupun ada pengusuran bagi dia. Duduk dalam keadaan jam yang teruk, tapi dia tahu boleh sampai memang boleh sampai, tapi hujung waktu tak apa. Hari saja tengok balik. Cepat duk muhung orang, kata bayang ni lah. Dia kata tak apa, bayang kita yang pukul 4.20 asal berapa 4.30, pukul 4.40 baru dia sembahyang. Dia ambil wudu, dia pergi kecil ambil wudu, main masuk 4.28 Allahu Akbar. Selesai solat Assalamualaikum warahmatullah, orang azan. Allah menghimpunkan dua waktu solat dalam satu masa. Ramai ada orang panggil ini, ramai juga saja posnya lewat. Tu tak jadi ibadah kita ni kita buat comel apa salah kita pertemankan lebih sempurna ya. Sebab apa tak tahu perkara yang kita nak bawa jumpa Allah Taala dan inilah cara kita melaksanakan kefarduan kita, cara kita melaksanakan ibadah kita kepada Allah. Sebab kita di penghujung dah umat akhir zaman. Kalau Allah kita nak baca hadis ni banyak kita tengok benda yang dah timpa pada umat kita. Cuma tinggal mungkin tanda-tanda besar yang belum kena pada kita. Yang kecil kita kata orang bukan. Dan kita beli kitab karangan susunan hadis oleh Syekh Abu Ali Al-Bandari Al-Nabi, Ustaz Rabi Zamzam, seorang ulama Nusantara yang cukup masyhur, yang banyak pengarang kitab-kitab yang menyusun kitab-kitab hadis. Antaranya penawar bagi hati, 40 hadis akhir zaman, 40 akhlak,
40 kelebihan Al-Quran banyak. Dalam tu ada 40 hadis, dalam kitab 40 hadis ada zaman ni. Tuan-tuan cuba baca satu-satu tengok. Kalau kita baca daripada hadis yang pertama sampai hadis yang terakhir ada 40 hadis dalam. Kalau kita baca balik, Masya Allah, tabarakallah, hampir ke semua tanda-tanda terkenal dah dengan kita. Cuma mungkin tanda-tanda besar seperti matahari, terbit, balik barat dan sebagainya, itu saja yang tinggal. Ada pun yang kecil-kecil, hampir semua kenal dah. Perubahan cuaca. Kami di Mesir tahun lepas, Masya Allah, tengok hujan banyak kali. Cuaca tak menentu dah. Biasanya dia ada memang fasa yang tetap. Sampai satu fasa ni, dia mesti sejuk. Bila habis turunnya hujan sekali, selesai musim sejuk. Tapi tak, dia hujan, dia main musim panas, esok sejuk balik. Masya Allah, Nabi sebut dah dalam hadis. Tu kata Nabi ni hebat. Nabi nampak fi mustaqbal, perkara yang ke depan yang kita tak tahu. Nah, kita boleh jadi kita boleh ramalkan di depan kita ni apa tak berlaku. Aku besar ni aku nak jadi sekian-sekian, aku nak penci rumah sekian-sekian, tapi ke depan aku tentu jadi. Dalil dia tuan-tuan ingat balik, zaman kita kecil dulu kita ada cita-cita. Semua orang ada cita-cita. Sama ada cita-cita buruk, patah putih, kata semua ada. Kita ada keinginan, waktu kita besar kita nak apa, kita nak isteri macam mana apa semua. Cuba ingat balik. Kita ingat balik, ingat balik. Dulu aku cita-cita jadi apa, hari jadi tak macam yang kita nak. Biasanya tak jadi. Dulu kita nak rumah kita macam mana, hari ini cuba kita tengok, tak jadi macam yang kita nak. Sebab apa? Kita boleh meramal apa yang akan datang, tapi belum tentu jadi. Tapi Nabi hebatnya, Nabi SAW, apa yang Nabi kata ini biasanya wahyu. Percakapan Nabi bukan percakapan yang sia-sia macam kita. Nabi cakap memang betul tu jadi. Janji Nabi jadi yang benar. Nabi jamin masuk syurga. Nabi kata Allah ampunkan. Asbab beberapa silap Nabi. Baru Nabi meramalkan akhir zaman. Nabi kata apa? Akan berlakunya cuaca yang boleh, akan berlakunya benda sekian-sekian. Berlaku ni. Sebab tu orang yang nak mengkaji kesalahan Al-Quran, orang yang nak mengkaji kelemahan pada diri Nabi SAW, berhujung dia apa? Kebanyakan yang memeluk Islam tak jumpa. Musim pun tak jumpa, musim pun tak jumpa, cari pun tak jumpa. Dah hebat semua dia masuk Islam. Masya Allah. Dan sebagainya kenal Dajjal. Yang ketiga kata Nabi SAW, wa a'udzu bika min fitnatil mahya. Aku mohon perlindungan daripada fitnah mahya, fitnah kehidupan. Tuan-tuan muslimin muslimat rahmati Allah, fitnah kehidupan mudahnya apa dia? Fitnah yang sewaktu mana kita hidup pun dah nampak fitnah ni telah berlaku kepada kita. Contohnya tuan-tuan, kita ada anak-anak, ataupun contohnya tuan-tuan pada diri kita sendiri. Tengah duk hidup ni kita tak sembahyang dah. Dalam-dalam duk hidup ni kita dah meninggalkan, kita mendedahkan aurat. Dalam-dalam masa kita hidup kita mengabaikan untuk kita menunaikan zakat. Dalam kita duk hidup ni kita banyak melakukan kemungkaran kepada Allah. Maka itu di antara tanda-tanda fitnah buat hidup kita. Ataupun kita ada anak, kita ada isteri, tengah kita duk hidup, isteri masih lagi mendedahkan aurat, atau suami masih mendedahkan aurat. Anak-anak kita masih lagi tidak sembahyang, tak tutup aurat sama sempurna. Maka itulah tanggungan fitnah suatu kita hidup. Sebab tu tuan-tuan rahmati Allah, dengan kesempatan yang masa itu ada lagi ni, yang kita tak tahu sampai mana umur kita, selagi kita hidup, carilah jalan untuk kita betulkan fitnah-fitnah yang kehidupan. Bila sebut-sebut tuan-tuan ingat Allah, anak aku ni masih belum menutup aurat, tuan-tuan carilah jalan yang paling berhikmah. Bila sebut-sebut ni tuan-tuan ingat, ya Allah, mak ayah aku di kampung masih belum solat, carilah jalan yang paling berhikmah untuk kita dakwah kepada mereka. Mudah-mudahan sebelum sama ada kita mati atau mereka mati, biarlah mereka ini patuh ataupun taat kepada Allah. Cari tuan-tuan jalan. Ingat, orang yang tak sembahyang ni Nabi bagi ancaman yang cukup berat. Nabi sebut dalam hadis, ma bainar rijal kufur as-salah. Apa yang membedakan kamu dengan golongan kufur? Salat. Beza kita dengan orang kufur, orang yang tidak ada kalimah la ilaha illallah, ni beza dia apa? Salat kita. Sebab tu orang yang tak salat ini Allah Rabbi. Dan
dosa besar dan tidaklah dalam mazhab Imam Syafi'i tidaklah dihukum wajib kafir. Kafir tak dihukum kafir, tapi ada mazhab yang menghukum kafir orang yang sengaja meninggalkan salat. Saja tak sembahyang. Di antaranya mazhab yang mungkin agak syadid sikit, mazhab Hanafi. Nah, saja tinggal sembahyang wajib dia kena betulkan syahadah tadi, masya-Allah. Batu mayang ni bukanlah benda yang biasa. Nah, kena jaga bagaimana betulkan. Kalau ahli keluarga yang meninggalkan solat, kena betulkan. Jangan biar mati dalam keadaan keluarga kita atau anak-anak kita mati dalam keadaan meninggalkan solat. Tuan-tuan, fitnah yang kita tanggung. Atau soal tak solat ni carilah jalan, doalah pada Allah kalau tak boleh juga. Balik nanti fikir macam mana aku nak bawa mak ayah aku ni sembahyang, macam mana aku nak bagi anak isteri aku sembahyang. Kalau kita tak mampu nak cakap kat dia, cari cara balik rumah ni. Mungkin cari CD atau bawa dia main pengajian dan sebagainya. Boleh tuan cari. Janganlah balik nanti terus hukum dia. Pagi isteri, pagi mak main. Mak tadi ustaz abang dah, kalau mak tak sembahyang, mak kafir, mak nak mati terus tuan. Cari jalan yang paling hikmah. Nah, mungkin kita dengar semua kita ni dah minat ustaz sekian-sekian, kita beli CD dia pun dalam kereta, ajak mak pergi shopping ke dalam kereta tu pasang CD tu. Tak mau buka aurat, pasang CD yang bercerita tentang azab merendahkan aurat. Takkanlah tak 10 kali dengar tak memberikan apa-apa kesan, insya-Allah tuan. Cari jalan. Kalau tak boleh juga, bangun malam ya Latif, ya Allah yang Maha Melembut, lembutkan hati sekian-sekian orang yang kita nak tunjukkan kita. Nah, tuan, jangan putus asa. Jangan kita nak selamatkan diri kita. Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu, ahli keluarga kamu. Nah, sebab itu tidak cukup kita sebab melepaskan diri. Cukup kita main semayang, cukup elok dah, tentang orang elok dah. Allah itu tanggungan kita masih banyak. Sebab itu jangan biar kita tanggung pada kita nak kehidupan. Selesaikan sikit-sikit. Wal mamat, dan Nabi kata fitnah dalam bab kematian. Hadirin sekalian muslimat rahmati Allah. Dalam bab kematian ini saya ambil satu contoh mudah di mana pengakhiran kehidupan kita. Imam kita berdoa juga tadi, Allahumma khtim alaina bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, matikan kami bisu'il khatimah, dengan kematian yang kematian bi husnil khatimah, dengan kematian yang baik. Wala takhtim, dan janganlah matikan kami bisu'il khatimah, janganlah matikan kami dalam hal keadaan su', yakni kematian yang tidak elok. Nak dihukum macam apa kematian elok tak elok? Ini di antaranya bagaimana kematian penghujung kematian kita. Sabda Nabi SAW, mudahnya, man akhiran la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang menghujung kalam mengucap pada kalimah la ilaha illallah dakhala jannah, masuk ke dalam syurga, kata Nabi. Nah, tuan-tuan rahmati Allah, hari ini kita cuba tengok, kita lazim tak dengan kalimah la ilaha illallah? Hari ini berapa banyak ni? Hari Jumaat ni berapa banyak kita melafazkan kalimah tahlil di mulut kita, berapa banyak? Agak-agak waktu kita nak mati akan terbit, akan keluar tak perkataan atau kalimah la ilaha illallah ini, agak-agak keluar tak tuan-tuan? Takut-takut tak keluar. Sebab apa? Waktu kita hidup kita tak lazim. Tuan-tuan nak tengok lazim ni keberkesanan, betul yang istiqamah yang kita buat. Kita tengok orang yang mengamalkan ilmu perubatan Islam. Beza dengan tuan-tuan, di antara kita ambil tau Tuan Guru Harudin, Ustaz Syarhan Syafi'i yang ma'ruf, yang masyhur dalam bidang perubatan. Tuan-tuan cuba tengok, mereka berubat dengan surah yang sama yang tuan-tuan baca, contoh yang kita baca. Kalau di Pulau Pinang tempat kami, Ustaz Syarhan Syafi'i akan main sebulan sekali di Masjid Bertang. Di antaranya dia buat perubatan cara umum. Cara umum, dia duduk di atas kursi, di atas meja pengajian yang sama, dan ramai biasanya 5-6 orang pengajian nak ubat. Dia cuma baca surah Fatihah ya tuan. Dia scan dengan surah Fatihah, habis lagi dipakat. Dia baru dia nak share. Padahal Fatihah ustaz-ustaz lain baca Allah. Bukan nak kata ustaz ni tak lazim, cuma dia ni sebab dia memang mentafassuskan benda dalam hidup dia. Dia pernah dulu 5 tahun lepas tu ubat kata Islam. Tak boleh tinggal sehari
kena baca Al-Fatihah surah ni, kena baca ayat ni, kena baca Allah kita tuan. Sebab apa? Nak biar surah itu sebati dengan kita. Tuan guru Harudin baca qul huwallahu ahad, masya-Allah, panas tuan. Kita baca dah, baca siap taranum ni. Qiraat tak orang. Bismillahirrahmanirrahim. Bisik pula ni sejak dia lagu. 3 lagu dia bagi. Nanti aku tengok dia kata tajwid pun salah. Sebab apa? Mungkin dengan kita ayat tak lazim. Maka sama dengan kalimah la ilaha illallah, mana mungkin untuk kita keluarkan sewaktu mana sakaratul maut, yang sewaktu tu kita tak kenal pada anak kita, tiba-tiba kita nak melafazkan satu lafaz yang sewaktu kita hidup tak pernah buat kena. Tu hidup duk cakap tentang merapu, duk kubur orang, duk kencing orang, duk fitnah orang, duk berumpat orang. Takkan tiba-tiba nak mati boleh keluar. Kalau boleh juga kita melafazkan alhamdulillah, tapi secara logik, secara fitrahnya memang tak lah tuan-tuan. Sebab tu tengah duk hidup, tengah duk kuat, tengah duk sihat ni, perbanyakkan kalimah tahlil di mulut kita. Salam. Jika guru Harudin dia taruh gambar di atas, nama Rasulullah ada lantai. Anda tu guru kau Cik Harudin. Di mana? Kau pergi tengok dekat dalam sebab. Sangat kau. Ada masalah apa? Kau tak ada rasa sedih, rasa Rasulullah tak tahu tak. Kalau ada bukti, tafadhal mashkura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tu comel dengan jawab. Masya-Allah. Kalau ada bukti, tafadhal mashkura datangkan. Saya pun belajar. Saya belajar juga di Darul Syifa. Kalau ada bukti silakan tafadhal mashkura. Masya-Allah, tabarakallah. Astaghfirullahaladzim. 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 Jadi tuan-tuan rahmati Allah, dalam fitnah, dalam kematian kita takut matinya kita dalam keadaan tidak ada kalimah la ilaha illallah. Takut macam tu tuan. Tengah hidup dia dah sembang kemai, kita nampak macam hebat, nampak macam kemai. Takut mati tak keluarkan kalimah tu. Jangan sombong kita dengan Allah tuan. Dan kita tak ada apa-apa pun, semua pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nak melangkah ke arah mana tuan-tuan, andai kata kita tahu kita tidak mampu menggerakkan satu jari pun kita dalam hal keadaan kalau Allah tidak mengizinkan kita. Tuan-tuan nak melangkah ke arah mana tuan-tuan, tuan-tuan nak tunjuk sombong kita ke arah mana tuan-tuan, kalaulah kita sedar bahawa diri kita ini tidak mempunyai satu nilai pun kalau tidak ada iman di sisi Allah. Boleh tak kita tulis tak? Ha? Kita habiskan sebab satu lagi. Yang terakhir kata Nabi SAW dalam doa Nabi, Allahumma inni a'udzu bika minal ma'thami wal maghrab. Ya Allah, ya Tuhanku, a'udzu bika, aku mohon perlindungan minal ma'thami, yakni daripada perbuatan-perbuatan keji atau benda-benda maksiat. Hadirin muslimin muslimat rahmati Allah, kita sedia maklum bahawa kita ni penuh dengan kemaksiatan yang berlaku hari ini. Tak ada satu benda pun yang kita jumpa hari ini kita ni yang hari-hari kita melalui hari-hari kita nak buat maksiat kata. Daripada maksiat kata, maksiat mulut, maksiat telinga, hari-hari kita buat, dan kita tidak terkecuali daripada orang yang melakukan perbuatan maksiat. Kita makan benda yang haram yang disebut dalam hadis la yadkhulul jannah lahmun nabata min haram. Tidak layak masuk ke dalam surga darah daging yang terbentuk daripada sumber yang haram. Maka tempat itu eloklah daripada makan daripada benda-benda maksiat. Walaupun hakikat kita berat, tapi elokkan. Wal mahram yang terakhir Nabi kata daripada hutang yang tertutup. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bab hutang Nabi memberatkan benda ini. Nah, sebab itu tuan-tuan, baca adalah hadis, banyak hadis yang memberikan peringatan ataupun peringatan kepada kita bab hutang.
Sebab tu ambil peringat, kalau kita ada hutang, senaraikan hutang kita dalam kertas. Senaraikan hutang tu dan bagi pada orang yang beramanah. Maksud orang yang beramanah ni siapa? Kalau mungkin kita percaya pada isteri dan anak-anak, kita bagi pada isteri dan anak-anak. Takut-takut tuan-tuan, hari ni kita mati tanpa ada kejelasan tentang kita hutang pada siapa. Teruk tuan-tuan, kalau mati orang tak tahu kata kita hutang pada siapa, kita meninggal. Masya Allah, tuan-tuan, sakit. Maka kita senaraikan hutang rumah, hutang apa, hutang sekian. Mampu tak mampu bayar, senaraikan. Mudah-mudahan nanti mungkin anak kita boleh selesaikan, waris kita boleh selesaikan. Mudah-mudahan insya-Allah. Sebab tu tuan-tuan rahmati Allah, mungkin inilah doa yang Nabi mengajarkan kepada kita. Dan pertama yang menganjurkan kepada kita mohon perlindungan daripada azab kubur. Yang kedua minta daripada perlindungan daripada fitnah Masih Ad-Dajjal. Yang ketiga adalah fitnah kehidupan dan kematian. Dan yang terakhir daripada perbuatan dosa yang memang kita buat hari-hari ini, minta juga perlindungan dan daripada hutang yang tergolong. Tuan-tuan, tadilah hadis yang dibaca dalam doa yang dibaca dalam Allahumma salli dalam solat Nabi. Dan doa ni banyak kalau kita tengok, di antara yang disebut dalam riwayat yang berbeza. Yang saya cari-cari ada lebih kurang 7 ke 10. Maka beramalah yang mana pun yang kita tengok mungkin hadis sahih dan sebagainya ataupun hadis dhaif, silakan beramal, tidak ada masalah. Dan semua biarlah ada satu doa yang kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan. Jadi saya jazahkan kepada tuan-tuan yang hadir pada malam ni dengan lepas ajas kubur. Saya jazahkan kepada semua yang mana saya dapat daripada guru saya, Habib Hasan Husin Al-Habib, seorang Khalifah tua di Hadramaut, Yaman, yang dihadir 2 tahun lepas di Bumi Malaysia. Kebetulan sebab itu saya sebagai pengiring dia, saya minta secara khusus dan saya jazahkan juga kepada tuan-tuan secara khusus. Mudah-mudahan tuan-tuan semua mampu beramal dengan hadis ini. Sama-sama kita beramal dan harap kita bagilah pada anak-anak kita tuan-tuan. Nanti saya akan bagi pada KTK masjid. Jadi aku mestilah bagi kepada orang lain insya-Allah. Balik kita tu lekat lagi rumah, bagi pada anak-anak, bagi pada kawan-kawan, lekat tak mereka dan pakat-pakat lah. Ya, kita baca waktu mana rumah khususnya dalam solat insya-Allah. Jadi nak rasa sekadar dulu sebelum untuk jadi belakang tu ada tamu dari kompleks Islam Darul Faizin, Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi, sahabat saya yang sedang berusaha keras mendirikan kompleks Islam Darul Faizin di Pulau Pinang, di Pulau Kebal, Pulau Pinang. Di bakal-bakal kita bantu dalam nak berjayakan. Tak silap saya apa saya tulis 50. Kita nak beli berapa boleh, kena sedekah besok pun tafadhal masyaallah. Maka inilah saham kita. Saya nak sumbang duit, saya pun tak tahu tuan dengan cara dia saya bantu dia. Dan cara lah sahabat-sahabat kita nak tolong dia. Ingat disebut harta ada 2. Yang pertama harta waris harta yang kita cari dulu sangat waktu kita mati, kita tinggalkan di atas muka bumi. Yang kedua disebut sebagai harta kita. Harta waris tinggal sama ada bagi manfaat ataupun mudarat. Yang kedua adalah harta kita. Harta kita ni harta yang kita sedekahkan, harta yang kita infakkan, harta yang kita keluarkan zakat, harta yang mana kita bagi dalam bab pertolongan sama ada dari segi zahir ataupun batin. Maka yang inilah kita nak kejar, mudah-mudahan ada manfaat walaupun di ujung bulan kering tuan-tuan. Tapi bagilah kalau boleh, kita boleh bagi 100 tuan. Bagilah ikut pada Allah. Nampak tegak dari hari itu dan nilai sendiri kita buat banyak-banyak tak, kalau buat banyak alhamdulillah tak ada masalah. Jadi yang baik semua daripada Allah Subhanahu wa taala atas kelemahan dan ketaifan ilmu yang bercakap. Ada mohon maaf kalau mungkin terkasar bahasa, tertinggi suara, terkata mana-mana pihak. Mudah-mudahan perhimpunan kita pada minta insya-Allah tak rosakkan dan kurang mungkin kurangnya ada dan sebagainya insya-Allah. Jalan. Jadi Allah yang menilai pertemuan kita dan ada manfaat di sisi Allah. Insya-Allah kami dan anak-anak kami ya Allah, ampunkan dosa tetangga kami ya Allah, ampunkan dosa pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Sama ada dosa-dosa yang telah kami lakukan ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa yang sedang kami lakukan ya Allah. Allah sembuhkanlah penyakit ibu ya Allah. Ada dalam kalangan kami yang mana masih meninggalkan salat ya Allah, maka apabila kesempatan untuk kami qada salat-salat kami ya Allah. Ada dalam kalangan kami ya Allah yang masih lagi memutuskan seorang bersama kami